dia bakal membuatkan orang salah anggap terhadap bipolar disorder ni. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zah Vlog. So, hari ni kita nak buat sedikit review tentang sebuah filem terbaru di Power Gam, iaitu Kukira Kau Rumah. Alright, filem ini adalah daripada filem Indonesia, dibawakan oleh Antena Entertainment. Sebenarnya filem-filem minggu ni banyak orang invite aku untuk pergi tengok dia orang punya premiere, dia punya press screening. Tapi most of it aku tak dapat pergi sebab filem ditayangkan benda tu waktu aku tengah busy. Aku dekat sini, lepas tu jauh. Okay? Aku dah berseremban nak pergi KL. Tol, minyak, parking semua banyak kan. So aku banyakkannya aku tak pergi, dan aku pergi tengok sendiri dekat Power Gam. Kukira Kau Rumah, basically sebuah filem percintaan di antara dua karakter ini, the boy and the girl. Yang specialnya tentang movie ni adalah dia punya isu yang dibawakan dalam filem ni adalah sebenarnya something yang sangat bukan tabu, something yang new, something yang kita jarang perkatakan di dalam layar perak. Okay, which is tentang penyakit bipolar. Bipolar disorder pula. Bipolar disorder. Okay, which is this girl lah yang ada bipolar kan. Actually laki ni ada something else gak, tapi aku tak berapa nak faham. Oh, sebelum aku lupa, LPF did it again, guys. Waktu Scream itu, dia cut something sampai kacau jalan cerita. In fact, cerita Kukira Kau Rumah ni pun dia cut juga something yang sangat crucial pada ending filem ni. Dan sampai ke sudah aku tak tahu karakter ni hidup ke mati. That's how bad it is. Okay? Dan aku tanya member aku yang pernah tengok kat Indonesia, memang dah kiok lah karakter tu kan. Macam alamak, macam mana boleh kacau jalan cerita, siap. Aku paling spoil betul lah benda ni. Anyway, adakah aku suka menonton filem Kukira Kau Rumah ni? Sebenarnya sebelum aku pergi tengok filem ni di Power Gam, aku terkejut tak? Filem ni viral dekat dalam Malaysia. Aku tak tahu sebab apa, tapi ramai gila influencer yang pergi post tentang gambar, poster dia, tentang lagu dia kan. Sehinggalah Antena Entertainment dan juga TGB Pictures mengambil inisiatif untuk membawa filem ini ke dalam Malaysia. This is actually filem baru keluar tau dekat Indonesia dalam awal bulan 2 kalau silap. And then a few weeks after that kita keluar dekat Malaysia kan. Tu agak cepat dia masuk dalam Malaysia. So atas request orang ramai, diorang bawa dalam filem yang kita tengok. Actually it was not that great. Dia bukanlah filem sampah. It's just that filem ni biasa-biasa je. Macam tu. Dia dalam level mediocre. Aku ingatkan cerita ni macam ada apa dengan cinta punya level ke, ataupun My Heart ke, apa lagi cerita-cerita yang Indonesia yang hardcore, kisah cinta. Ni dua garis biru aku ingatkan that heavy punya, yang memberikan mesej yang sangat berat. Dia ada that issue, tapi dia tidak dikupas dan tidak disampaikan dengan berjaya. That's itu yang menjadikan audience berbelah bahagi. Ada orang yang suka dan ada orang yang tak suka. Memang obvious gila lah. Ada yang orang suka tu memang suka lah, tapi ada yang tak suka tu, kenapa dia orang tak suka tu aku faham. Sebab isu dia merupakan isu yang baru. Bukan, benda ni sebenarnya lama, tapi sekarang ni baru orang peka dengan isu bipolar disorder ni. Benda tu baru, dan sebenarnya tak ramai orang tahu tentang this disorder. So bila dia jadikan filem, aku mengharapkan agar dia dapat membuka mata penonton bahawa okay, bipolar disorder ni macam tu kan. So kita dapat identify lah. Tetapi malangnya untuk filem ni, dia punya kupasan dan juga explanation itu memang ada. Tapi sekadar daripada surface level sahaja. Dia tidak diimplementkan dengan dalam jalan cerita dia. Dia sekadar nak kata icing on the cake, tak. Dia ada. Dia akar umbi tu yang merelatekan jalan cerita dengan that disorder. Tapi still sampai ke sudah kau tak faham. Kau jadi macam, kenapa fahaman aku tentang bipolar disorder bukan cara dia macam ni ke? Tapi kenapa filem ni menggambarkan bahawa dia orang ni, dia macam melihat, kalau kau tak tahu apa-apa tentang bipolar disorder ni, kau akan menganggap this girl is actually a spoiled brat. Dia tak mengukuhkan lagi kenapa dia jadi macam tu. Yes, dia tak ada explain. Dia bukan tak ada explain, dia tidak digambarkan seperti begitu. Dia digambarkan bahawa dia orang ni adalah spoiled brat. Itu masalah dia tidak justify that attitude. Macam contoh, aku pernah tengok ni TV seri yang agak crucial, tapi filem ni sebenarnya 18 tahun ke atas saja boleh tengok. Actually, in fact dia hanya 21 tahun ke atas saja dekat HBO Go, iaitu Euphoria. TV seri ni memang lucah as fuck, okay? Memang lucah mampus lah. Tapi
isu yang dibawakan dalam filem ni memang dalam TV seri tersebut, dia orang berjaya memberikan kefahaman kepada audience tentang penyakit-penyakit yang zaman sekarang ni, bipolar disorder, anxiety, semua benda tu memang it was justified. Kenapa karakter tu jadi macam tu? Tapi filem ni tak, dia sekadar dia ada bipolar disorder. Dia bakal membuat kenapa aku cakap benda ini agak kacau dari segi penontonan adalah aku takut orang akan menganggap kalau engkau berattitude macam ini, engkau adalah bipolar disorder. Macam tu. Dia tak clinically contributed to that confirmation. Faham tak? Dia macam aku takut orang akan anggap, aku samalah macam dia ni, aku ada bipolar disorder ke? Macam tu. Dia tak strong on that moment. Dia tak dapat membezakan watak si yang ada bipolar disorder ni dengan orang biasa. So benda tu macam alamak. dia bakal membuatkan orang salah anggap terhadap bipolar disorder ni. Sebab anxiety, bipolar disorder ni bukan senang-senang kau dilabel dengan that penyakit. Sebab kau ada clinically tested benda tu. So nasihat aku, kalau korang rasa kau ada this kind of diseases, pergi check dekat klinik, okay? Pergi check, buat medical check up, semua benda tu kan, okay? But anyway, sambung kepada filem ni. Itu masalah dia. Dan chemistry di antara kedua-dua karakter ni, bagi aku dia agak, bukan fake, dia tidak cukup strong as relationship watak perempuan ni dengan dua orang lagi sahabat yang salah seorang dia dilakonkan oleh Shanina Cinnamon. Aku masuk kat dalam Powergam, aku baru tahu, Shanina ada dalam filem ni. Aku terkejut. Shanina was one of my favourite actress kat Indonesia. Walaupun aku suka dengan Shanina ni, tapi still filem ni secara keseluruhan ni agak kurang sikit berbanding apa yang aku harapkan. So chemistry di antara dua karakter ni agak kurang sikit berbanding karakter perempuan ni dengan dua orang lagi sahabat dia. Aku rasa diorang bertiga tu lagi ngam kalau kau fokus on that story only. Tapi disebabkan kita nak jadikan filem ini filem kisah cinta, so kenalah ada sahabat seorang watak ni kan. But aku lagi suka relationship diorang bertiga berbanding dua ni. Okay, selain benda tu, dan filem ini juga membuatkan penonton menyalahkan 100% terhadap parents. Sedangkan it was more than that. Benda tu bukan directly, sebab bila aku tonton filem ni, apa hal bapak dia macam ni kan? Apa hal mak dia macam ni kan? Kau totally set dalam kepala otak bahawa diorang ni yang memang 100% salah. Sedangkan ada banyak lagi layer-layer yang perlu dikupas. Tapi aku rasa mungkin pengarah dia still muda. In fact dia lahir tahun 2001. Aku macam bapak muda kan. So aku beri pujian kepada pengarah dia ni. Seorang pengarah sangat muda kat Indonesia. Dan dia berani untuk menjadikan filem, aku tak tahu filem debut ataupun filem apa, tapi one of the filem untuk ketengahkan isu yang sangat berat dan sangat susah lah orang nak diam kan. Aku sangat beri pujian. Tapi dari segi penontonan orang biasa yang tak kisah pun kau siapa, kau muda ke, kau tua ke, kau berpengalaman ke, kau tak ke, it does reflect on the crucial part, which is penyampaian that message. Macam tu. Dari segi artistic freedom, artistic punya value filem ni, aku tak dapat nak komen sebab aku tak fokus sangat benda tu. Aku fokus terhadap jalan cerita sebenarnya. Aku mengharapkan ada explanation yang kuat terhadap bipolar disorder lah, tapi sayangnya kurang sikit. Dia macam kau nak potong daging, okay? Kau nak potong daging tapi pisau tu tumpul. So punyalah payah kau nak potong tu, susah sekejap. Dia tak putus-putus. So samalah untuk filem ni. Dia ada that issue, tapi dia tidak berjaya untuk menyampaikan that message kepada penonton. Itu bagi pandangan aku lah. Tak tahu lah orang lain. Dan aku dapat rasakan berkemungkinan ramai orang menangis, atau especially awet-awet lah. Awet-awet suka filem ni dan diorang menangis menonton filem ni adalah disebabkan simpati. Perasaan simpati korang terhadap karakter tersebut. Bukannya dari segi jalan cerita. Jalan cerita dia sebenarnya tak berapa nak kuat sebenarnya. Tapi kau menangis sebab karakter tersebut. Macam tu. Okay. So, adakah aku suka menonton filem Aku Kira Kau Rumah ni? Sebenarnya okey je kalau kau nak tengok. Tapi dia tak adalah something yang wow. Dia tidaklah menggambarkan the hype of this film yang dia terima kan. Hype dia tak kena dengan filem dia. Aku mengharapkan after this Antena Entertainment atau mana-mana distribution di dalam Malaysia ni ambil filem macam dekat tweet aku, banyak orang suggest untuk pergi tengok cerita Uni. Sama level dengan Fotokopier, okay, penyalin cahaya kan. So mana tahu diorang boleh bawa masuk Malaysia kan.
Dan filem tu pun banyak menang anugerah. Dia was one of the film yang festival film di Indonesia kan. So yeah, aku rasa itu saja review aku untuk filem Kukira Kau Rumah. Kalau korang berminat, korang pergi tengok je, tak ada masalah. Cuma dia tak adalah segempak filem-filem epic cinta yang pernah Indonesia hasilkan. Tak, dia masih lagi dalam level mediocre lah bagi aku. Okay, so yeah, rating aku untuk filem Kukira Kau Rumah ni adalah sebanyak 3/5 bintang. Okay, korang boleh pergi tengok kat program. Dan kalau korang berpandangan berbeza dengan Zaf, apa pandangan korang terhadap filem ni, korang boleh tinggalkan komen kat bawah, ataupun korang boleh pergi dekat zaflog.com, korang boleh review dan juga rating dekat website tersebut. Itu saja untuk hari ni. Thank you very much for watching. Jumpa lagi pada Zaflog yang akan datang. Thank you.